Buang apa yang pertama? Buang mencari redha manusia kepada mencari redha Allah. Buang apa yang kedua? Berkawan dengan orang jahat, berkawanlah dengan orang yang baik. Tapi kalau kita ada orang kata kemampuan nak selamat orang-orang yang berkawan dengan orang jahat tu, habaq kat depa. Kalau nak berkawan dengan kami, kena tinggal orang-orang yang bawa halarah. Jangan kata jahat. Tuan-tuan duk berkawan dengan orang surau, jangan tinggal lah tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata kena melazimkan diri ini dengan rumah Allah. Sebab apa dia? Di sana hang akan bergaul dengan orang-orang yang baik. Alhamdulillah malam ni Allah Ta'ala berikan masa kepada kita. Walaupun dalam keadaan hujan yang lebat, tuan-tuan, saya nak mai tadi pun lebat. Sejarah saya mai ke Sungai Petani ni 2 jam setengah. Selalu 45 minit, 50 minit. Hari ni 2 jam setengah saya hujan lebat. Kereta pun banyak, hujan pun lebat. Dapat sampai juga duk ingat tak dan dah tadi ke Kampung Komoy ni. Saya tang lain saya tak pergi, tak apa, Komoy ni kena mai. Saya nama pelik dia orang. Jadi malam ni kita tak ada tajuk yang diberikan kepada saya tuan-tuan. Cuma saya nak bawa satu kata-kata daripada Imam Ahmad bin Harb. Bicara tentang kemanisan, kelazatan, kenikmatan, keenakan dalam melakukan ibadat. Yang ni yang kita nak bicara malam ni. Maklum nampak dong, kita kalau satu hari makan tak rasa sedap, kacau tak? Duk makan hari-hari ni sedap, tiba-tiba hari itu makan tak sedap. Kita duk makan di kedai yang sama, tukang masak yang sama, meja yang sama, menu yang sama, hari yang berbeza, time yang sama. Kalau tidak kita ni ke, sayur abung ni jangan duk kata apa. Dalam hidup ni dia kata lepas nikah yang paling sedap sayur abung. Orang tanya dia, hang ni dalam hidup ni apa dia yang paling sedap? Dia kata yang pertama menikah, yang kedua sayur abung. Hang jangan buat main lah sayur datang apa. Dia sayur abung dia. Tiba-tiba hari tu dia makan sayur abung tak sedap. Kacau dah belum? Orang lain kali dia kata awak yang aku makan tak sedap hari ni. Orang lain kata aku makan tak ada apa pun, rasa yang sama. Dia kata awak aku makan tak sedap hari ni. Pergi cek kat doktor. Doktor kata tak ada COVID. Dia kata ni tak rasa apa ni tuan-tuan. Deria rasa hilang. Adik saya kena COVID hari tu, deria rasa hilang. Dia kata aku kentut pun aku tak bau. Kacau dia kata. Tuan-tuan, baru tahu nikmat kentut. Tidak orang duk kentut kita duk hingat maklum kan. Hari tu kentut tak bau apa. Kacau tuan-tuan. Hidang depan dia makan apa pun dia tak rasa apa. Lebih kurang kat sebulan. Masin pun tak tahu, masak pun tak tahu, manis pun tak tahu. Tak tahu apa. Pedas pun tak tahu, tak pedas pun tak tahu. Kena COVID. Tuan-tuan tak percaya, tak ada doa bagi kena sekali tengok. Nak tengok. Hilang tak hilang rasa. Kacau belum. Duk makan sedap, tiba-tiba hari tu tak sedap. Kacau. Teh air rasa masin. Yang kita makan ni kemuk hidung ni, kata awak yang manis sangat ni, lemak sangat ni, dia makan-makan rasa tak rasa apa. Kacau. Pi swab tak ada apa, COVID tak ada. Doktor kata ni mungkin Pak Long kena demam kora kot. Kena demam kora kot dia kata ni. Yang jadi pelik kot ni mungkin Pak Long kena demam kora. Tuan-tuan, apa yang saya nak abang ni Pak Long? Dia kata ustaz mula-mula lagu tu pasal apa? Nak abang. Dalam hidup berpuluh tahun duk makan, tiba-tiba hari tu rasa tak ada rasa apa, tak rasa sedap, tak rasa manis, tak rasa masam. Kita rasa kacau. Duk makan sedap, tiba-tiba hari tu tak sedap. Kacau ke tak? Kacau. Duk makan lazat selama ni. Kopi ni jangan duk lawan lah. Kopi Kampung Komoy dia kata. Starbucks pun tak boleh lawan. Starbucks pun tak rasa lawan. Dia kata aku makan Starbucks tak mau, kena balik minum kat kedai Cik Bak. Dia kata apa aku nak rasa. Starbucks pun tak rasa ni. Hang ajak pergi makan apa tak rasa, tak sedap. Kacau tak Pak Long? Kacau. Tapi ibadat kita dah buat selama ni tak rasa sedap. Awak kita tak bimbang lagu tu.
Duk bawa kereta selama ni sedap, kereta kita tekan bagi. Itu tekan tak mau bagi. Tekan tak mau bagi. Tidak, kereta kita ni lambat tekan dia bagi. Niat nak potong 2, dia bagi 3. Tiba-tiba kereta tekan dia buat lagu pelak nak mampu. Kereta duk bawa sedap, tiba-tiba tak sedap, kita hantar pergi servis. Makan ni sedap, tiba-tiba tak sedap, kita pergi jumpa doktor. Tapi ibadat ni daripada mula buat sampai lah tak sedap. Pasal apa tuan-tuan tak pernah bimbang? Ini yang kita nak sembang benda tu. Sembang benda tu pada anak ini ni. Padan dengan kita geng tak pakai face mask ni, bukan dia sembang lama-lama. Duk makan tak sedap, pergi jumpa doktor. Duk bawa kereta tak sedap, pergi jumpa pomen. Duk buat ibadat tak sedap, pasal apa tak cari? Apa masalah aku sebenarnya ni? Apa masalah aku sebenarnya ni? Maklum duk semayang lama dah, maklum haram tak rasa sedap. Tok imam baca panjang kita ingat. Betul ke tak? Dia kata baca apa panjang-panjang Tok imam jadi imam surau ke dia tau. Tutuh baca sampai dia kata baca pendek-pendek sudah lah. Ni pendek menyengat kami duduk belakang geram. Jadi imam terawih panjang tak kena pendek, tak kena. Sebab apa dia? Duk buat ibadat tak rasa sedap. Benda sedap ni Pak Long, kalau sah dia rasa tak puas. Benda sedap. Nyembang, duk nyembang ni sedap. Duk tengah nyembang ni sedap. Orang angkat mai ayak, maklum. Orang angkat mai dengan apa nama tepung dakak tak dakak, tepung bungkuih tak bungkuih, lepas bungkuih dia dakak. Tengah-tengah duk nyembang elok, tak tahu orang kata jom maghrib masuk dah. Dia kata awal ya. Padahal nyembang dah 5:30 bagi 7. Sebab apa dia? Tajuk duk tengah curang. Mula-mula tajuk tahu nak beli pi, kawan umai bawa, kawan ni mai bawa. Ada mana nak sonok dah, dia masuk PRN Melaka, dia sonok dah. Dia kona dia cantik dah, elok dah. Dia kona bari tu sembang pasal janda hujung kampung lagi sedap kalau tengah-tengah duk sembang rombak. Dia kata celaka Tok Bilal ni pun lepas hantar maghrib tu dah, dia kata kerja bak. Benda duk tengah sedap. Makan tengah sedap, tiba-tiba nasi habis. Macam mana? Makan tengah sedap ni, perut tengah lapar. Dia beli ketam, dia beli sotong, dia beli udang, dia beli ikan. Abang kat sini dia ketam masak lemak, sotong masak kicap, udang masak sambal, sedap. Gaya-gaya nak makan, bini terlupa tekan periuk nanti. Beras duk basah lagi. Mepai orang tu. Mepai, kita duduk tengah lapar, lauk tengah sedap. Dia kata betul lah orang kata yang ada menikah dengan keturunan hang ni bodoh. Dia bubuh tu tuan-tuan. Kek bini dia masak nasi lupa tekan. Tu nak abang benda sedap di dunia, tiba-tiba tak boleh nak nikmati sedap tu, kita marah. Tapi ibadat ni Pak Long tak sedap, tak pernah cek. Ambil Quran try baca, lepas muka nak pergi semuka rasa sedap ke rasa mana? Ambil zikir tengok habis pusingan pertama nak masuk kedua rasa sedap ke rasa mana? Saya dua kata kat orang, kita kata kat kita yang ni. Saya nak kata kat saya, tuan-tuan kata kat tuan-tuan. Tuan-tuan kata lebih kurang baik benda jahat benda duduk tengah-tengah. Nak kata baik sangat benda kita ni Pak Long kan. Nak kata baik tak tahu lah tuan-tuan rasa baik lah kot. Saya ni tahu lah nak kata baik sangat benda jahat benda duduk tengah-tengah. Rupanya tuan-tuan, buat ibadat tak rasa sedap ni ulama habaq dah. Ada 3 benda kena tinggal dalam hidup ni. Imam Ahmad ibn Harb rahimahullah ta'ala kata pada abadtullaha 50 sanatan fama wajadtu halawatal ibadah hatta taraktu 3 asya'a. Imam Ahmad habaq dah maklum. Dia kata apa dia? Dia kata aku beribadat kepada Allah ni dah 50 tahun. Imam Ahmad kata masa tu umur dia tak tahu berapa. Cuma dia habaq dekat anak murid dia, dia kata aku beribadat kepada Allah dah 50 tahun. 50 tahun aku beribadat kepada Allah. Fama wajadtu halawatal ibadah. Selama aku beribadah kepada Allah, masalah yang paling
paling besar dalam hidup aku, masalah yang paling utama dalam kehidupan aku ni apa dia? Fama wajadtu halawatal ibadah. Aku tak dapat nak rasa kenikmatan, kelazatan, keenakan, keasyikan dalam melakukan ibadat. Yang ni aku tak dapat rasa. Ibadah dah 50 tahun tak rasa sedap. Beribadat dah 50 tahun tak rasa enak. Beribadah dah 50 tahun tak rasa syuk dia, tak rasa aura dia. Kalau dalam bahasa Kodiang tu dia kata apa? Tak rasa feeling. Dia tak rasa feeling belum. Hisap rokok mau tak rasa feeling, kacau. Dia mau tak rasa feeling, sedut, mulut keluar ke hidung. Oh, dia rasa dia kata ni tembakau sedap dia dah. Feeling tu. Buat ibadat tak rasa feeling tu. Sampai bila? Hatta taraktu thalathata asya. Sampai aku tinggal dalam hidup aku ni 3 benda. Buat ibadat tak rasa sedap sampai aku tinggal dalam hidup aku ni 3 benda. Malam ni saya nak suruh tinggal 3 benda tu ya. Selesai tinggal 3 benda, saya pun nak tinggal tuan-tuan. Saya nak pergi program yang kedua. Maklum saya nak pergi program kedua. Tinggal 3 benda tu maklum. Padan dah ni. Habak banyak pun kata tuan nak ingat jenis hok medo biji peluru satu pistol ni. Nak menulis pun tak boleh. Ha, dia kata nak tulis nota apa? Dia kata mai sejahtera pun tak tulis buku tu. Dia kata dia kerana tulis nota. Kena seorang 1,500 mampu tuan-tuan. Tapi polis tak main kok ni. Dia main tak? Jarang. Polis tahu sini ada kampung. Polis tahu tak sini ada kampung. Tuan-tuan buat macam polis tak tahu. Buat relax semua. Saya ada ingat kok kampung saya relax, sini relax lagi tu. Kampung kami dia pakai agak datang ni maklum oi. Maklum dia pakai agak dia pergi cari kat farmasi masa tu tak ada. Dia balik kerat baju dalam mini dia bubuh juga. Tanya pasal apa maklum dia kata 1,500 dah. Bubuh juga. Dia tak buh tang hidung, dia jaga dagu. Orang Melayu ni dagu jangan kena Covid, alih kena Covid tak apa. Bi tuan-tuan relax lagi oh, dalam relax orang kok dia, relax lagi geng kampung-kampung. 3 benda ni kena tinggal dalam hidup maklum. Yang pertama apa dia? Taraktu ridhan nas hatta taraktu ridhan nas hatta qadartu an atakallama bil haqq. Yang ni yang pertama. Apa dia yang Imam Ahmad ni tinggal untuk dia mendapat kelazatan, keenakan dalam melakukan ibadah? Yang pertama kata Imam Ahmad, taraktu ridhan nas. Aku tinggal dalam hidup aku ni apa dia? Mencari redha manusia. Dalam hidup ni kena tinggal apa dia? Mencari redha manusia. Apa makna mencari redha manusia ni Pak Dong? Kita nak manusia ni dia puas hati dengan kita. Kita tak peduli sama ada Allah puas hati dekat kita ataupun tidak. Ni dalam hidup ni, kita dalam hidup macam tu. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan? Kadang-kadang nak buat, tuan-tuan akan tanya, kalau aku buat lagu ni orang kata apa? Betul tak yang tu kita tanya? Kalau aku buat yang ni orang nak kata apa? Kalau aku buat benda ni orang nak kata apa? Ustaz, saya nak buat kenduri Ustaz. Silakan. Tapi saya nak panggil kugiran orang dulu-dulu ni. Kalau saya panggil kugiran Ustaz, orang kampung Komoi nak kata apa? Dia duk tanya apa orang kata. Dia duk peduli apa orang kata. Dia tak fikir dah apa yang Allah nak kata dekat dia. Hak ni masalah kita nak buat, fikir orang kata apa dia. Nak buat, fikir orang kata apa dia. Allah nak kata apa, mampu fikir dia. Hak ni yang dalam hidup kata Imam Ahmad, kita suka duk cari manusia je puas hati dengan kita. Kita nak manusia je tak ada masalah dengan kita. Sebab tu dalam hidup ni kena cari redha Allah. Manusia nak kata apa dia, mampu fikir dia. Kalau tuan-tuan duk kira nak betul dengan manusia, siapa mampu tak betul? Siapa mampu tak betul tuan-tuan? Jadi AJK surau nak bagi semua orang kampung kena, mampu duk tak kena tentu. Betul ke tak? Dia kata ni apa dia buat majlis, buat surau sampai tak ada majlis ilmu ni, apa buat? Kita pun buat, dia kata ni dia buat apa kerak sampai tak ada berhenti, tak kena juga. Serupa dengan dulu tutup surau.
Dia kata kita ikut Yahudi. Buka surau, dia haram tak main. Komoi pun ada. Tuan-tuan ingat komoi baik ke semua? Ni yang kata manusia ni, kalau nak cari manusia puas hati dengan kita, mampu. Lah ni yang betul, kita bagi betul dengan Allah. Allah Ta'ala tak murkakan kita. Sudah. Tuan-tuan, manusia ni nak cari puas hati, bukan tak ada lah. Tuan-tuan jadi YB sudah. Muah tak kena. Bagi bantuan tak kena. Tak peduli, tak kena. Peduli terlebih, tak kena. Mampu tuan-tuan, mampu. Saya tahu tuan-tuan ni. Duk tengok kawan-kawan jadi YB ni macam-macam. Saya tak jadi YB ni pun macam-macam. Baru ni dia main depan rumah. Sama-sama habis subuh sampai di rumah. Dia buat bisu. Padahal tak bisu, celaka orang tuan-tuan. Saya terkena. Main-main. Kita pun kesian tengok. Saya kata main mana? Dia buat tak dengar. Dia suruh ambil kertas, dia tulis dia ni aksiden motor rosak, anak 3 orang apa semua. Kita tengok sedih. Sebab longoi dengan bisu dengan pekak mau ada kat dia ni. Dah lah bisu pekak pula. Kalau salah satu yang sangkut tak apa, ni dua-dua sangkut. Bisu pun bisu, pekak pun pekak. Dengan anak apa semua. Dia tunjuk, dia balut kepala lutut dia kata aksiden. Naik motor tu tengok lingkup pun. Tak gamak kita pun. Lepas subuh kawan mai. Duk ingat mak nekat doa tu. Masuk ambil 100. Bini kata nak pergi bagi berapa bang? 100. Dia kata tak cukup. Dia pula bagi 100, 200. Nyengkuih bisu tu tuan-tuan. Dapat dia start motor dah perderas tu, kita pun lega. Tengah hari tu mulu mai jabat. Saya kata pergi tadi ni, dia kata ustaz, dia tu kami ni kenal dah. Duk muhur lagu tu. Celaka kata aku lepas subuh kena muhur dah. Tak bagi, tak kena bagi pun tak kena aku tu. Tok Mulu kata dia tok je bab Mulu ni ustaz. 5-6. Satu tok Mulu bagi 20. Kira itu dapat kat 200. Saya dapat 200 yang kuih. Duk pergi beli dengan tak tu lah. Dia nak game vaksi ni. Tahu game vaksi? Hak jenis vaksi balik cucuk di rumah ni, hak ni masalah. Kita vaksi cucuk tanah, dia jenis balik cucuk di rumah ni. Hak ni masalah ni. Ni yang kata nak bagi orang puas hati dengan kita ni. Mampu nak bagi orang puas hati dengan kita. Dia pakai tak puas hati lagu tu lah balong. Ni kata nak bagi orang puas hati ni pakai tak ada dah. Sebab tu Imam Ahmad kata yang penting bagi aku ni, aku dah tinggal. Manusia ni nak puas hati ke, manusia ni tak puas hati ke, aku tinggal. Yang penting dalam hidup aku ni apa dia? Allah puas hati dengan aku. Tanda dia mana bila kita boleh buang dalam diri kita nak mencari kepuasan hati manusia. Hatta qadartu an atakallama bil haq. Bila mana kita boleh bercakap benda yang benar. Jangan takut. Benda-benda kena orang suka. Benar-benar mana orang suka nak bercakap benar. Tidak, Islam tak katalah qulil haq walau kana murra. Bercakap benar walaupun pahit. Pahit tu apa dia? Orang tak suka. Pahit tu apa dia? Orang akan tentang. Pahit tu apa dia? Orang akan lawan. Nabi kata usduqu idza haddatstum. Bercakap benar. Benarlah dalam percakapan. Yang pertama jangan bohong. Yang kedua bercakaplah benda yang benar. Kita nak tegur orang, tuan-tuan ingat senang. Ni kami duk main kuliah ni. Tuan-tuan ingat orang suka ustaz ni. Tak ada kan. Suka dengan tak suka, ramai tak suka pada suka. Ada kerja kata ke orang. Dia kata ustaz dia ada kerja lain, dia kata ke orang. Betul lah, ramai dengar orang kan mendatang. Kena kata ke orang kan. Kalau dikata kat mendatang zalim tu. Kita duk ceramah ni kedegang-kedegang duk kata kat lembu bodoh maghrib tak mayang. Lembu minta doa laknat kita mampu tuan-tuan. Dia kata aku ni golongan terzalim ni. Dia zalimi tak ada kena-mengena pasal Muhammad untam aku. Ni yang saya tak berapa nak boleh terima ni. Orang Kedah, orang kok dia kata cannot brain. Tak dia nak terima ni. Dia kata ustaz ni kerja duk kata ke orang. Betul ya lah. Tuan-tuan panggil ustaz mai ceramah ni nak suruh kata ke orang kan, nak suruh kata kat pendatang. Lainlah kalau tuan-tuan buat kuliah menatang perdana.
Ni tuan-tuan buat poster kuliah Maghrib Perdana. Ustaz Usam 30 Oktober Surau Al-Islahiyah Kampung Komoy. Tuan-tuan tulis tu muslimin muslimat dinyebut hadir. Hak muslimin muslimat ni orang akan datang. Ha. Muslimin muslimat ni orang akan datang. Orang tu panggil ustaz. Lepas tu dia panggil orang mai dengar. Nak suruh ustaz kata kat orang dengar. Bila ustaz kata kat orang dengar marah kat ustaz tu, kata ustaz kata kat orang. Ha ni saya tak faham. Benda je nak marah marah saya balik. Ustaz kena kata ke orang. Kalau tak kata ke orang, tak ada ceramah, tuan-tuan. Baca ayat Quran pun nak kata ke orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Orang dah. Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai puak-puak kafir. Orang dah. Ya ayyuhannas, wahai manusia. Orang dah. Lepas tu nak kata apa? Ada nak ni tuan-tuan ni Allah Ta'ala kata kat orang beriman. Saya tak kata tau, Allah kata tau. Jangan marah saya, marah Allah. Boleh kata lagu tu? Kata, cakap benar. Walaupun percakapan kamu akan ada golongan yang menentang, walaupun bicara kamu akan ada orang yang melawan, berkatalah, berbicaralah benda yang benar. Tegur kalau tak betul, perbetul mana yang salah, pertahan yang mana yang benar, lawan yang mana yang zalim. Ini ciri mukmin. Ciri mukmin lagu mana? Berbetul benda yang salah, pertahan benda yang benar, menentang perkara yang zalim. Faham ke tak? Ni yang kena buat. Yang kedua, Imam Ahmad kata apa dia? Yang kedua, taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatal salihin. Benda yang kedua yang aku tinggal untuk mendapat kenikmatan dalam melakukan ibadat ni apa dia? Yang kedua, aku mula tinggal kawan-kawan yang jahat sampai aku jumpa kawan-kawan yang baik. Terjemah lagu tu senang. Dalam hidup kena cari kawan-kawan yang baik. Maklum oi, kena cari kawan-kawan yang baik. Imam Ghazali bahas panjang lebar tentang sahabat. Nak cari, nak berkawan dengan orang ni yang macam mana, kriteria sahabat yang baik ni macam mana, Imam Ghazali bahas hurai dengan panjang lebar. Ada tak kawan kita ni boleh mengajak kita kepada Allah? Kawan ni kena cek dah tuan-tuan ni. Kawan ni, kawan. Kita berkawan dengan orang ni kerana Allah, walaupun orang tak suka. Saya dalam hidup ni tuan-tuan, berkawan lah dengan orang. Banyak berkawan dengan orang. Ada seorang kawan saya ni, dia ni pun dulu ni membujur lalu, melintang patah, halal haram semua halal. Ni nak cerita panjang tak maulah. Halal haram semua halal bagi dia. Hak orang, hak dia. Bila Allah Ta'ala berjumpa saya dengan dia, saya berkawan. Ada ramai orang tak suka saya berkawan dengan dia. Macam-macam dah duk dengar. Orang duk kata ustaz jangan duk kawan, dia ni jahat. Ustaz jangan duk kawan, dia ni tak baik. Ustaz, saya dengar. Hak kata depan, hak kata belakang, hak WhatsApp, hak macam-macam duk dengar. Tapi saya ada prinsip tentang kita bersahabat dengan orang ni kerana Allah. Allah Ta'ala kata dekat kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau orang tak betul, hang kena selamat dia daripada neraka. Tu tujuan dakwah. Saya tanya pada ayah saya, macam mana bapa ni, dia ni nak kawan kita ni orang tak suka. Dia kata jangan peduli orang. Kerja kita sebagai pendakwah ni kena selamat orang daripada neraka. Walaupun dia dah sebelah kaki dah ke dalam, ada sebelah kaki lagi kat luar, tarik keluar. Saya pun tak apa, kita pun konsisten kawan. Satu hari saya duduk dengan dia dalam hotel di Kuala Lumpur. Kita ni bukan baik maklum weh, tapi alhamdulillah bila berkawan dengan kita, bini dia duk kata ustaz, syukurlah abang dah dekat semayang. Bini dia ni kalau duduk di rumah, dia duduk semayang, tangkap gemak WhatsApp mai. Tangkap gemak WhatsApp mai. Tangkap gemak WhatsApp mai. Alhamdulillah ustaz. Saya kata hari ni dia boleh berapa? Hari ni 4 ustaz.
Subuh tak payah terjun gatil pun tak mungkin Ustaz. Hari ni boleh 4. Kita ajak kata abang, tak mangkit mayang subuh, tak mangkit tu sama-sama celik mata, tak duduk di kedai rokok pergi mayang dulu. Mula tinggal, rokok mula kurang. Duit dalam bank juta mula buat kebajikan. Satu hari tuan-tuan, duduk dalam hotel. Saya dengan dia. Habis mayang asar. Malam tu nak pergi kuliah dekat Cerai. Dia kata, Ustaz, abang nak sembang satu benda dengan Ustaz. Saya kata, ada apa abang? Sama-sama tu teriak. Dia ni tak pernah teriak depan orang, depan dia teriak. Dia peluk saya, dia cium saya, dia kata, yang pertama abang nak ucap terima kasih, Ustaz boleh bimbing abang ke arah ni. Boleh bimbing abang ke arah ni. Teriak. Dia kata dulu, saya kata dulu tak mendengar, biar pergi. Dia nak cerita dulu tu, dia nak cerita panggil dia, saya kata dulu saya tak mendengar. Mau dia nak cerita hak dulu, bukan dia boleh ubah dia hak dulu. Dia dulu Ustaz, dulu saya tak mendengar, saya nak tengok hak depan. Hak dulu biar pergi. Hang buat apa aku tak mau tahu, Tuhan dengan Allah. Hang mohong siapa, hampir selesai dengan dia, aku tak mau minta. Ayat dia kata pada tuan-tuan kat saya, dia kata, Ustaz jangan tinggal abang lagi Ustaz. Jangan tinggal abang lagi. Abang minta satu, jangan tinggal abang, dia kata. Tolonglah didik abang, tolonglah bawa abang ke arah yang baik. Tuan-tuan kalau duduk tempat saya, tuan-tuan nak tinggal ke orang minta tolong begitu? Orang tak suka, saya tak apalah, hampa tak tahu apa yang terjadi. Kita nak pergi cerita dekat seorang-seorang keaiban kawan kita. Saya kata dekat dia, saya kata, abang, Imam Ahmad sebut, Imam Ahmad kata kalau nak dapat kawan-kawan yang baik, hang kena tinggal kawan-kawan yang jahat. Imam Ahmad tak kata hang tinggal kawan-kawan yang jahat, pergi kawan orang baik. Tak ada. Dia tinggal kawan jahat baru jumpa kawan baik. Imam Ahmad tak kata bila hang tengok orang yang jahat, orang yang tak boleh bawa hang kepada Allah, baru tinggal. Tapi kalau hang boleh tarik dia tu ke arah jalan Allah, jangan tu tinggal. Saya kata dekat dia, abang, benda yang pertama, kalau abang nak berkawan dengan saya, abang tinggal kawan-kawan yang lapar. Haduk picop, saya tak maulah. Bukan senang tuan-tuan. Duduk saja-saja kena buat video call, nak tengok dia duduk mana. Bini dia kata, alhamdulillah Ustaz, dia tinggal dah kawan-kawan kot tu. Kawan-kawan belah rapu dia tinggal dah Ustaz. Kepung ni macam mana keluar 3 hari pergi duduk di tepi saya, semayang subuh, qiyamul lail, 5 waktu. Syarat kita nak berjumpa dengan orang baik, kena tinggal kawan-kawan yang tak bantu kita ni untuk Allah. Kita duduk dengan dia, ada tak tuan-tuan dia ajak kita main ke majlis ilmu? Dulu duduk main juga ni, tekak-tekak kawan, haram tak main langsung, kena tinggal. Hidup ni kena mula suluh dah. Yang mana kawan yang boleh bawa aku ke arah kebenaran, yang mana kawan kalau aku berkawan dengan dia, dia mula bawa aku ke arah kesesatan. Kena pilih dah kawan-kawan ni. Sebab tu saya nak abang tuan-tuan, kita bukan baik, saya bukan baik, Pak Long bukan baik, Mak Long bukan baik, tapi Allah Ta'ala selalu bagi kita berjumpa dengan orang baik. Alhamdulillah. Kita bukan baik, saya bukan baik. Ustaz pun maklum, bukan semua ni hak jenis baru nak start pun ada. Hak baru nak start pun ramai maklum. Macam-macam cerita ni. Saya tahu saya siapa, saya kenal saya siapa. Bukan saya nak cerita ke orang. Dan tuan-tuan pun tahu tuan-tuan macam mana. Kita di depan orang dengan kita seorang-seorang, kita tahu macam mana perbezaan dia tu tahu. Mai depan orang Allah lain, duduk seorang-seorang Allah lain. Allah Ta'ala tahu kita siapa. Tapi syukur banyak-banyak malum, dalam hidup Allah Ta'ala bertemu kita dengan orang yang baik. Boleh duduk mai duduk surau ni, syukur banyak-banyak lah tuan-tuan tu. Walaupun face mask tak pakai, syukur banyak-banyak tuan-tuan. Syukur banyak-banyak. Maklum ingat semua orang boleh dapat peluang main surau kan maklum.
Ustaz, maklum boleh mai hari ni ustaz, saya maklum tak kalut, hari lain kalut dak maklum maklum mai kerana Allah izin. Saya alhamdulillah ustaz sihat sikit yang boleh mai lah. Allah, mohong maklum maklum mai bukan kerana sihat, maklum mai kerana Allah Taala pilih. Ramai mana ada sihat haram tak mai? Ni mula nak kata ke orang dah ni. Ramai mana ada sihat haram tak mai? Hak mai ni penyakit jam-jam ni. Tak percaya sekali lepas kuliah tengok. Mula masuk orang keluar semua penguin. Ni dia berjalan. Makna apa dia bukan sihat? Cekam perut betih lah. Macam-macam tu ada. Hak darah tinggi, 3 lenden semua tu ada ni. Betul tak maklum? Tengok lagi sembahyang. Hak jenis jemaah bawa behur ramai mana? Sujud rakaat pertama naik, kedua dia jolok jubuk naik dulu. Kukuh pergi elok baru lepas angkat badan naik. Hak tu bukan semua hak sihat tu, hak duk mengkit perih-perih ada berapa orang. Hak duk perih-perih tu ada berapa orang. Allah ustaz tahu mana, saya tahu lah maklum. Peluang lagu ni mula-mula masuk saya orang buka sebelah pintu, keluar kena buka dua sangkut macam-macam. Kita pun katakan sakit yang mana ni bunyi dah sikit lagi. Dia kalau ikut SOP sampai Aisyah. Dia tak? Saya SOS, ikut suka sendiri. Maklum, kita Allah Ta'ala pilih boleh mai tani, alhamdulillah, syukur banyak-banyak tuan-tuan. Yang ketiga, yang terakhir, Imam Ahmad kata pada, taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Yang ketiga, hampa nak dapat kemanisan ibadat, kena tinggal pada dia. Kena tinggal kemanisan dunia ni. Kena tinggal hubbud dunia ni, cinta kat dunia ni yang lebih-lebih. Nak dapat macam mana halawatul akhirah, kemanisan dalam mengejar akhirat, hampa kena tinggal dulu kemanisan dalam mengejar dunia. Dia kalau dunia ni masih berakar dalam hati, kecintaan dunia ni masih berkembang dalam hati, jangan sembang nak dapat kemanisan akhirat, dia takkan main. Ustaz, macam mana nak ukur kita ni ada kemanisan dunia ke tak? Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitabnya Hikam, dia kata mudah. Ketika mana ada peluang nak buat kebajikan di depan mata, nak berinfak di depan mata, nak bersedekah di depan mata, hang ambil peluang tu ataupun tidak. Kerana apa dia? Bersedekah itu dia nak mengikis hubbud dunia yang ada dalam hati kita. Tabung jalan tadi berapa orang yang ambil bahagian? Saya takat RM1, ustaz. Tak apa, konsisten setiap malam. Sebulan hang boleh RM30. Tu kalau ada kuliah 30 kali sebulan. Tengok kuliah tuan-tuan 4 kali RM4. RM4. Tu pula dia bahagi 4 nama, boleh seorang 5 kupang lah tuan-tuan. Hang masuk syurga pun hang duduk ujung-ujung tu pun jangan ingat lah. Badan hang 5 kupang sebulan. Kalau banyak sikit tak payah duk kira, yang penting jolok tubuh. Tak payah duk pegang. Dia kata saya senyum, saya tabung mai senyum tu pun kira sedekah. Bodoh weh. Ni nak mula dah. Hak senyum sedekah tu depan muka kawan, bukan depan muka tabung. Ngaji biar habis-habis. Yang Nabi kata senyum dapat pahala tu depan muka kawan, muka tabung hang kena rojoh duit bubuh, dia baru kira sedekah. Faham ke tak? Pi abang kat dia bawah tu. Saya orang kata kasak nak buat lagu mana Pak Long? Tara kasak ni pun tak faham tak mana lembut. Tara duk kasak ni pun dia tak faham tak mana saya lembut. Bubuh sikit banyak cerita nombor 2. Yang penting bubuh. As-sa'ilu 'alal bar hadiyatun minallah. Ada orang yang minta, peluang nak jolok duit sebagai sedekah, kena ambil. Sebab apa dia? Itu adalah hadiah daripada Allah untuk hang. Hadiah daripada Allah untuk kamu. Allah Ta'ala dia nak bagi hadiah lagu mana maklum, bukan nanti dia buat kek. Macam orang tua kita tu birthday, mati kerana buih lilin tu. Banyak sangat lilin.
Duk happy birthday bapa, happy birthday bapa. Muih mati lagu tu pernah. Bak hang dah dah injak pun tak apa nak kemas dah. Hang duk suruh hang muih tu pula. Niat tu. Ha. Ada tuan-tuan dekat Perak. Anak dia buat kek. Kek tu dalam muih satu. Lepas tu dalam kek tu budak dia perlu duit duk buzi tu. Kek besar, duit banyak. Mula pak dia ni dah lah penat muih. Duduk penat duk karau tu pula. Lah kali masuk wad lagu tu lah. Duit tak habis karau. Pak masuk wad dah. Jangan duk menyusah mak bapak anak bagi-bagi. Betul tak? Saya hari tu kenal dengan ayah saya. Mesti dia itu kita pun buat dia bunga duit. Esok dia tiap nak bagi, hang bagi buah envelope, tak ada buah bunga-bunga, satu kerja pula aku nak kena duk buka ni, dia kata. Dah melengkui-lengkui dah duit ni. Dak lah nak mesra-mesra. Mesra apa lagu ni dia kata. Nak mesra hang buah envelope senang guna-guna. Ni satu duk buka buang pula sedikit dia kata. Duk perbetul pula duit tu. 3 hari tak ada kerja ni duk perbetul duit hang ni dia kata. Betul juga tak buat dah, tobatlah pun. Masalah juga. Tak betul tak? Betul, dia menyusah dia. Tarik kasak, duit terkoyak. Maklum. Ni Allah Ta'ala dia sayang kat kita maklum. Dia bagi peluang untuk kita buat kebajikan. Malam ni tuan-tuan mai, Allah Ta'ala sayang. Pilih di kalangan kita ni mai mengaji. 1 pahala. Lepas mengaji dia bagi pula semayang berjemaah. 2 pahala. Yang ketiga, tabung duk berjalan pula, boleh bubuh pula, 3 pahala dia nak bagi. Itu makna Allah Ta'ala sayang. Tuan-tuan ingat Allah Ta'ala sayang, dia bagi sihat. Alhamdulillah tak saya, Allah Ta'ala sayang, penyakit pun tak ada. Fir'aun pun tak ada penyakit. Kenapa Fir'aun? Kenapa? Dia duduk mana tu? Fir'aun ni maklum tak pernah sakit. Dalam sejarah mengatakan bahawa bukan takat tak pernah sakit apa nama COVID ke apa ke. Batuk pun tak pernah. Bersin pun tak pernah. Fir'aun tak pernah batuk belum. Maknanya Fir'aun tak isap rokok. Saya isap rokok pikir-pikir ambil lah. Saya tak kata apa. Batuk pun tak pernah. Adakah tuan-tuan nak kata Fir'aun ni Allah Ta'ala sayang maklum? Boleh kata lagu tu? Ulama ni sakit macam-macam. Ustaz-ustaz ni penyakit macam-macam. Tuan-tuan nak kata apa? Ni golongan Allah Ta'ala laknat. Tak boleh. Sebab itulah orang main kuliah bagi ayat kosong. Pasal ustaz-ustaz ni kencing manis saja. Ni ayat kosong. Orang nak tanya pasal apa ustaz-ustaz ni orang letak ayat kosong. Pasal kencing manis belakang. Han cuba letak di kafe cari mampu. Kencing manis belakang maklum. Tu yang bagi ayat kosong. Tu pun dia ingat apa bagi ayat kosong. Padahal kencing manis. Mana ada ustaz tak ada kencing manis? Muhung kan? Ustaz ada, tak ada lagi. Dia muda. Tunggu 40 kencing manis. Maklum. Saya tengok kawan-kawan saya semua kencing manis. Kencing manis belakang. Saya kata elok lah hampa pun duk kencing orang setiap malam kata. Aku ada kat jarang-jarang. Ni hampa ambil setiap malam kencing orang. Saya lah kurang-kurang lah ceramah. Dulu sebelum Covid, kuliah bulanan saya 83 kali. Hak wajib tak termasuk undangan. Lah saya kurang-kurang tinggal lebih kurang dalam 41 Kurang 41 tu pun saya betul pi tempat telan tak lepas. Tak larat duduk di rumah di lama jadi dah muak macam lah sehari ceramah sehari rehat, sehari ceramah sehari rehat. Tak boleh ceramah kerap. Bini pun lah dia seria lebih lah. Dulu tak apa. Lah kadang-kadang dia buat video call kacau tu. Mau pasang satu lagi kacau. Ni ketua Jabatan Siasatan Jenayah di rumah saya ni. Dia ada anak saya, OCPD tu, anak. Peranan sama juga. Payah. Lah sehari ceramah, sehari rehat. Sehari kadang-kadang nak cuti 3 hari. Begitu tak larat dah setiap malam. Dan dulu lah tua dah 31 dah tahun ni. 31 dah penuh. Saya mula ceramah muak 13 lah 31 dah.
Orang kata murung, ya aku jangan gigi kencing orang. Tak percaya, jom pergi kod dia. Saya nak tunjuk surau mana, orang mana yang bawa saya berceramah. Masa umur saya 13. Lah 31 lah. Rata dah pergi ceramah ni. Luar negara pergi dah. Dubai ceramah dah. Singapura, Indonesia, Thailand ceramah belakang dah. Malaysia jangan tanya tak mana, semua ceramah dah. Lah tak apa nak larat dah nak kata ke orang pun. Tapi alhamdulillah tak kena Encik Manis. Ustaz lemah kena Encik Manis tu, dia nak marah orang buah ayak ni. Bukan nak buah Coca-Cola, gila. Halo. Kena buang sifat cintakan kepada dunia tu. 3 benda ni kata Imam Ahmad, kalau hampa boleh buang dalam hidup hampa, insya-Allah halawatul ibadah akan dapat kepada hampa. Kemanisan dalam melakukan ibadat akan dapat. Buang apa yang pertama? Buang mencari redha manusia kepada mencari redha Allah. Buang apa yang kedua? Berkawan dengan orang jahat, berkawanlah dengan orang yang baik. Tapi kalau kita ada, orang kata kemampuan nak selamat orang-orang yang berkawan dengan orang jahat tu, habaq kat depa. Kalau nak berkawan dengan kami, kena tinggal orang-orang yang bawa halarah. Jangan kata jahat. Tuan-tuan duk berkawan dengan orang surau, jangan tinggal lah tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata kena melazimkan diri ini dengan rumah Allah. Sebab apa dia? Di sana hang akan bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga kena tinggal daripada halawatud dunia, kemanisan, mencari kemanisan dunia akan dapat kemanisan akhirat. Mudah-mudahan apa yang dapat saya kongsikan pada malam ini tuan-tuan, kalau ikut hati nak ajak lagi. Tapi ada program ni mana ada Ustaz Syah? Pondok Ustaz Man. Lebih kurang berapa kilo dari sini? 2-3 kilo 5. 2 jemuk 3 5 tuan. 2-3 kilo 5. Tuan-tuan berkat pergi sana pula dah tak kena. Saya nak cakap lama pun tengok depa duk ada. Kemas baju beling pada orang. Kan, face mask orang yang pakai, 3 lagi tak pakai, lebih kurang tuan-tuan lah. Sebab dalam Malaysia ni kawasan hijau, kawasan ni lah, kampung Komai. Dan kawasan ni polis tak tahu kita ada kampung kan. InsyaAllah kita jumpa di sana pula. Panjang umur mau rezeki bulan depan 30 bulan kita jumpa lagi insya-Allah. Mak Dona, kat mai lah. Saya jauh pun boleh mai kat Mak Dong tepi ni tak boleh mai. Kan? Sebab tu saya lah ni tak apa dulu ni kerak masjid ni, lepas tu dekat masjid ni pun ada. Lah saya tak mau dah satu tempat satu sudah. Orang kata awak ustaz tak mau main dah masjid kami, hampa pi tang tu lah aku pi tang tu, aku jauh pun boleh main kat hampa tepi jubuk tak boleh pi. Orang kata ustaz kira bukan kira tak arat tuan ni. Tuan-tuan bayang ni nak main ke kampung Komui ni. Bukan dekat Sungai Petani nak cacak mai pula ni. Kira bini saya kata nak pergi tang mana abang? Kampung Komui. Dia kata siang ke tak Sungai Petani? Dia ingat kat Thailand. Nama lagu siang. Kira saya tanya kawan-kawan kampung Komui yang tanah, dia kata tepi alam barzakh, kira hujung dah Sungai Petani pun dia duduk. Belah-belah alam kat hujung dah. Tak zat 2 jam setengah man dia hujan. Kalau tak hujan saya ingat lebih kurang dalam sejam suku boleh main. Sejam setengah dah. Sejam setengah main Mak Long, balik pula jam setengah. 3 jam. Main bercakap sejam. Kebeh pungkuk naik kereta tak habis, main duduk kebeh pula lagi naik pula. 3 jam. 3 jam pi balik 3 jam nak main bercakap. Mak Long 18 tapak langkah tu tak boleh main lah. Dia tak terajang yang komotor pulas minyak sampai. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi pada bulan hadapan. Untuk malam ni sekadar itu dulu, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.